Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak baik saya, bertemu kita lagi dalam pembelajaran secara dalam talian. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadat. Jadi kita tengok tajuk apa yang akan kita belajar pada hari. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini berkenaan hukum berpakaian. Pakaian yang kita pakai dalam seharian kita, baju, seluar, ada hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Kita tak boleh pakai sembarangan. Kita kena berpandukan apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satunya kita akan tengok iaitu pakaian bagi lelaki dan unsa pada sutera. Itu hukum ni haram. Haram sutera bagi lelaki dan unsa. Sutera ini pakaian yang diperbuat daripada ulat, sama ada ulat tu hidup ataupun mati, yang dipanggil sutera. Ulat sebelum jadi rama-rama, kupu-kupu tu, kepompong dia, maka dijadikan pakaian. Itu hukumnya haram bagi lelaki dan unsa. Dan unsa ni pula ialah manusia yang mempunyai dua kemaluan. Dia mempunyai kemaluan lelaki dan juga kemaluan wanita, tapi tidaklah mempunyai dua jantina. Kita tengok dalam kehidupan dia, dia cenderung kepada mana dalam kehidupan dia. Kalau dia buang air kecil melalui kemaluan lelaki, maka jantinanya adalah lelaki. Dan jika kalau dia buang air kecil melalui faraj, datang haid dan sebagainya, maka jantinanya adalah wanita. Jadi kita tengok keadaan yang macam mana bagi lelaki dan unsa ni dihukumkan haram berkenaan dengan sutera. Yang pertama, memakai sutera. Memakai sutera, pakai baju, jadikan baju, jadikan seluar, itu hukum ni haram bagi lelaki dan unsa. Tak boleh bagi lelaki dan unsa memakai sutera seperti pakaian-pakaian lain. Yang kedua, duduk di atas sutera, dibentangkan pada lantai, ke atas lantai, duduk di atas sutera, itu hukum dia haram. Yang ketiga, bersandar kepada sutera, dibentangkan pada dinding, digantung, lalu disandarkan pada sutera tu badan kita, maka hukumnya bagi lelaki dan unsa haram. Yang keempat, duduk di bawah sutera. Salah satu contohnya dijadikan khemah, pacak-pacak kayu ataupun dijadikan langit-langit saja, tak jadikan khemah. Dibuat atas di bumbung, duduk kat bawah, itu pun hukumnya haram. Duduk di bawah sutera haram. Yang kelima, masuk ke dalam kain sutera yang dipakai perempuan. Ini pun hukumnya haram bagi suami isteri lah ni. Masuk ke dalam kain sutera, masuk ke dalam. Tapi kalau tidak masuk ke dalam, ataupun lelaki, kedudukan lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan tanpa masuk bersamanya, iaitu dalam kain itu, maka tidak dihukumkan haram. Yang dihukumkan haram ni masuk ke dalam kain. Yang seterusnya, yang keenam, dijadikan tempat menyurat sesuatu. Lelaki dan unsa tak bolehlah gunakan sutera ni sebagai tempat menyurat. Yang terakhir, menutup dinding rumah menggunakan sutera. Dia tutup dinding rumah dia, bocor dan sebagainya ke apa ke, tutup gunakan sutera. Tak boleh jika ada lelaki ataupun unsa di dalam rumah tersebut. Ini bagi lelaki dan unsa, dihukumkan haram berkenaan dengan sutera ni lah. Jadi bila sebut saja haram, maka tak dibenarkan lakukan. Tak boleh lah, hukumnya berdosa. Kalau kita buat juga, hukumnya berdosa. Jadi kita tengok kepada poin iaitu harus menggunakan sutera. Bukan wajib, bukan sunat, harus. Harus ni maksudnya dibolehkan. Siapa yang dibolehkan dan keadaan yang macam mana yang dibolehkan, dihukumkan harus menggunakan sutera. Kita tengok yang pertama, iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak, bila sebut kanak-kanak ni yang belum balik lah. Kanak-kanak, budak kecil boleh pakai sutera, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, orang gila. Orang gila dihukumkan harus memakai sutera. Yang ketiga, kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah yang kita tutup Kaabah tu, kalau kita nampak tutup Kaabah tu, pakai sutera dibenarkan.
Yang keempat, kubur para nabi. Yang kelima, tali tasbih. Kita gunakan benang-benang sutra tu untuk menjadikan tali tasbih. Dibenarkan, diharuskan, dibolehkan. Yang ketujuh, tali pedang pun dibolehkan juga dalam Islam. Tali pedang ni dibenarkan dalam Islam, menggunakan sutra. Yang seterusnya, tali seluar. Kalau dulu dia tak ada pakai tali pinggang, dipakai tali seluar lah. Tapi dibuat daripada sutra, dibenarkan. Yang ke-8, bekas mushaf Al-Quran. Bekas mushaf Al-Quran ni tempat letak Al-Quran. Tempat letak Al-Quran. Al-Quran tu kita panggil mushaf. Mushaf. Penulisan tu, Al-Quran tu, kalau kita letak bekasnya daripada dalam sutra, boleh dibenarkan dalam Islam. Yang ke-9, pengelap dakwat. Kalau dulu pena ni dia pakai celup dakwat tu, boleh. Pengelap sebagai buat lap dakwat boleh. Yang seterusnya, tali anak kunci. Kalau sekarang kita panggil kicin, rantai kunci. Dibenarkan dalam Islam. Hukum ni haruslah. Jadi kita tengok yang seterusnya, lelaki dan unsa, yang keadaan yang macam mana yang dihukumkan harus memakai sutra. Lelaki dan unsa ni boleh pakai sutra, tetapi ada sebab. Yang pertama kita tengok sebab dia darurat. Yang darurat ni maksudnya terdesak. Tak ada pakaian lain kan. Tiba-tiba memang ada tu sutra saja, pakailah sutra. Yang kedua, berlaku perang secara tiba-tiba. Tiba-tiba berperang. Bagi keadaan tengah-tengah tidur, tengah-tengah baring, tiba-tiba berlaku peperangan. Maka dibenarkan bagi lelaki tersebut ataupun unsa tersebut memakai sutra. Sebab keadaan mendesak. Yang ketiga, berhajat kerana penyakit kulit. Berhajat kerana penyakit kulit, seperti kudis ataupun putu, boleh pakai sutra. Kalau dah perkara tu, sutra ni boleh menyebabkan ataupun memberikan salah satu contoh macam sebagai salah satu ikhtiar, maka dibenarkan dalam Islam bagi lelaki dan unsa ni memakai sutra. Harus hukum dia. Jadi kita tengok poin seterusnya. Hukum dan ini perkara situasi dan keadaan. Apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Keadaan yang macam mana yang dibenarkan, keadaan macam mana yang tidak dibenarkan. Dalam berpakaian, hukum-hukum lain lah. Yang pertama, haram. Haram memakai pakaian yang dicelup dengan za'fran. Haram. Za'fran ni apa? Za'fran ni pakaian yang berwarna kuning, ataupun kita panggil kumar. Kamkumar. Kamkumar ni kalau dulu-dulu perempuan guna untuk berkahwin, salah satu aksesori wanita. Maka dalam Islam diharamkan. Ada ulama kata haram memakai pakaian kuning, sama ada dicelup dengan za'fran ataupun tidak, kuning semua haram. Tapi ada setengah ulama kata tidak, kecuali kalau kuning itu yang dicelup dengan za'fran, maka kuning biasa itu tidaklah hukum haram. Yang kedua, haram lelaki memakai emas. Pakaian emas ni adalah hiasan wanita. Emas ni untuk wanita, bukan untuk lelaki. Jika lelaki yang memakai emas, hukum dia haram, berdosa besar. Sebab itu adalah pakaian wanita. Yang ketiga, makruh. Makruh bagi mereka yang memakai pakaian yang dicelup dengan kesumbar, pewarna daripada tumbuhan. Kesumbar ni dia macam berwarna merah. Celupan tumbuh-tumbuhan, pewarna daripada tumbuhan. Ini pun sama, lebih kurang macam za'fran. Ulama ni kata, ada setengah ulama kata haram bagi lelaki memakai pakaian yang dicelup dengan kesumbar, iaitu warna merah ataupun oranye macam itu. Ada setengah ulama kata warna itu pun dah tak boleh, kecuali ada warna-warna lain. Tapi sebab pakaian ni zaman dulu lebih cenderung kepada pakaian wanita berwarna merah ni lah, ataupun oranye ni. Harus bahkan sunat bagi lelaki memakai cincin perak dengan syarat tidak berlebihan. Memakai cincin perak, lelaki tak boleh pakai emas, tapi dia boleh pakai perak, cincin warna perak.
cincin perak lelaki boleh, bahkan sunat hukum dia, dengan syarat tidak berlebihan. Berlebihan ni maksudnya sampai 7-10 cincin dipakai kat jari dia, itu berlebihan, maka tidak dibenarkan. Okey. Yang seterusnya, hukum harus perempuan memakai emas dan perak sekadar 850 gram ataupun 200 miskal. Perempuan ni hukum dia harus memakai emas dan perak, tapi tidak berlebihan juga seperti lelaki, sekadar 850 gram cukup. Ini kalau kita tengok daripada pergelangan tangan sampai ke siku, itu hukumnya pula dalam macam menunjuk-nunjuk, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Yang seterusnya, harus perempuan memakai sutra. Perempuan ni dibenarkan memakai sutra, diharuskan memakai sutra. Yang seterusnya, harus memakaikan sutra kepada kanak-kanak lelaki selagi belum balik. Kanak-kanak lelaki ni boleh memakai sutra selagi belum balik. Kanak-kanak yang belum balik, kalau dah balik itu dah termasuk dalam hukum yang kita belajar yang pertama tadi, haram. Haram sebab dia dah balik. Okey. Jadi saya rasa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini itu sajalah. Dan saya akan bagi latihan dan juga ulang kaji pembelajaran berkenaan dengan tajuk yang kita belajar ni melalui fail latihan. Okey. Saya harap anak-anak murid saya dapat dan memahami apa yang telah saya ajarkan sebentar tadi. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.